Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita dapat mula lagi ataupun sambung semula kita punya siri menghayati doa yang ke-18, semalam yang ke-17, dan kali ini insya-Allah kita akan mula memasuki doa-doa di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Saya akan membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan kemudian satu persatu yang ada dalam Al-Quran, dan kita ulang kaji bersama bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita berdoa di dalam Al-Quran. Jika kita lihat doa apa yang pertama yang Allah ajar kita dalam Quran, jika cuba saudari para penonton sekalian, selama ni kita baca Al-Quran, what is the first doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar di dalam Al-Quran yang setiap hari we repeat the same doa every day in so many times? Apa dia? Doa yang paling penting yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar dalam Al-Quran ialah doa di dalam suratul Fatihah. Itu adalah doa yang terbesar yang kita perlukan dan kita berdoa setiap hari. Cumanya kadang-kala kita tak perasan kita berdoa dan kita tak ada perasaan berdoa pun, iaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang paling penting yang Allah ajar kita di dalam Al-Quran. Saya ingin menyentuh sedikit tentang doa ni kerana tasasul ataupun silsilah daripada doa ni, kita mulakanlah yang awal, iaitu doa di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah, Allah bukan saja ajar kita berdoa, bukan saja ajar doa yang patut kita baca ataupun memfardukan doa untuk kita baca, kerana Allah jadikan suratul Fatihah itu wajib dibaca di dalam salat. Allah Subhanahu Wa Taala ajar juga bagaimana untuk kita berdoa. Jika kita lihat dalam suratul Fatihah, sebelum sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, perkara yang pertama Allah ajar ialah Allah tunjuk pada kita bagaimana nak berdoa. Pertama kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yakni sesiapa yang nak berdoa, ia bermulakan doanya dengan memuja dan memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ataupun kita sebut, kalau dalam doa yang lain, apa-apa saja. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban. Maksudnya sebelum berdoa, seseorang memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu orang dia nak berdoa tu, dia mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga dia boleh. Bahkan itulah yang ditunjukkan di dalam surah Al-Fatihah. Jadi sebelum berdoa, puja Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita puja dia lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, yakni yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Dan Hafs dibaca Maliki Yaumiddin, dan qiraat lain dibaca Maliki Yaumiddin. Kedua-duanya betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini adalah merupakan muqaddimah kepada doa, dan kita sebut dan kita puji Allah. Kemudian terus Allah ajar the first doa, yang the most important doa in our life, iaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nabi SAW di dalam hadis baginda SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, baginda menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tabaraka wa taala yaqul, yakni
Allah menyatakan, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan salat antara aku dan hamba aku nisfain. Qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan salat antara aku dan hamba aku dua bahagian. Ni dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wali abdi ma sa'al. Bagi hamba aku apa yang dia minta. Yang ni dia minta dalam surah Fatihah. Apa dia Allah kata? Wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hamba-Ku menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan rabbil alamin. Saya nak senggung sikit hal ni. Apabila satu orang mukmin dia solat, dia sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Apa perasaan dia? Dia bagaikan setiap kali dia ungkap perkataan itu, perasaannya menerjah kepada luasnya penciptaan Tuhan. Bukan alam manusia saja, tapi Rabbil Alamin, Tuhan kepada sekalian alam, Lord of the worlds, Tuhan kepada sekalian alam. Alam yang kita lihat, lautan, alam mikro, alam kepada atom, proton, cakrawala yang luas, galaksis dan seluruh yang tak tercapai oleh fikiran kita. Bumi bagaikan debuan yang sangat halus dibandingkan luasnya alam ini. Bagaimana perasaan kita? Bila kita sebut alhamdulillahirabbil di dalam salat. Betapa kita merasai kerdilnya kita ini. Pun begitu Allah Subhanahu wa taala mendengar kita. Setiap kali kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin, Allah mendengar kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni, yang Nabi kata, Allah kata qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Aku bahagikan salat antara aku dan hamba aku dua bahagian, bagi hamba aku apa yang dia tanya. Wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Apabila hamba aku berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Kata Allah, hamba-Ku telah memujiku. Bila kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, Allah kata hamba-Ku memujiku. Nanti jangan pula kita fikir, kalau macam tu kita kata, semua orang kata, semua tempat orang kata, masa bila Allah nak jawab pula? Kalau Allah jawab pula, jadi Allah sama dengan makhluk. Ini akal-akal golongan-golongan mujassimah, golongan-golongan yang sangka orang lain tajsim, dia tajsim, dia tasbihkan Tuhan. Allah ni Maha berkuasa, tidak terikat dengan waktu dan tidak, tapi dia melakukan. Kalau dia kata dia jawab, dia jawab. Jangan kita kata bukan dia jawab, dia rahmat saja. Tak, dia jawab. Allah jawab. Bagaimana dia jawab? Dengan kekuasaan. Jangan andaikan Allah dengan kita. Yang andaikan Allah macam kita tu jadi tajsim dan jadi tasbih. Bila kata Allah turun, kalau dia turun, dia kosong tempat atas, mari tempat bawah. Dia turun masa bila, time bila, masa dia turun tu siapa duduk pula kat. Ini semua adalah pemikiran-pemikiran yang menyanggahi akidah golongan salafus salih. Golongan salafus salih percaya bila Allah kata Allah jawab, Allah jawab. Alam ghaib Allah merentasi apa yang dapat kita fikirkan. Sebab itu bezanya antara alam ghaib dengan syahadah. Sebab itu kita sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan yang ghaib. Yang ghaib tu bukan jin ya. Ghaib Allah itu sendiri. Bukan, takkan Allah ciptakan manusia untuk beriman sekadar nak beriman dengan jin itu, kewujudan jin. Allah mencipta supaya kita beriman dengan kekuasaannya, keupayaannya, dan Allah melakukan apa sahaja yang Ia kehendaki. Walaupun kita kata halus, alam bergerak semua, macam mana Allah nak jawab? Seorang demi seorang. Kalau sejuta orang sebut alhamdulillahirabbil alamin, kata 1 bilion sebut alhamdulillahirabbil alamin, macam mana Allah nak jawab? Ini akal-akal golongan-golongan yang cuba menyamakan Allah dengan makhluk ini. Mereka cuba kata, bukan Allah jawab, sebenarnya rahmat dia saja. Kalau tidak jadi Allah sama dengan makhluk pula.
Dia andaikan kalau Allah jawab jadi sama makhluk, sebab kerana pemikiran dia seolah-olah kudrat Allah itu seperti dengan kudrat makhluk. Ini masalah. Kita, adapun kita beriman dengan Allah. Hadis ini kata, qala Allah. Bila wa idza qala al-'abd, apabila hamba tu berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala al-'abd, qala Allah, hamidani 'abdi. Allah berkata hamba-Ku memujiku. Masa kita kata tu, dia kata wa idza qala, ketika kata, walaupun kita tahu Allah tak terikat dengan masa, tetapi kudrat Allah merentasi segalanya. Yaf'alu ma yasha, ia melakukan apa yang ia kehendaki. Okay. Bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah kata hamidani 'abdi, hamba-Ku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, bila kita kata yang maha rahmat, ini akan kita bahaskan nanti perkataan rahman, rahmah. Rahman, ar-rahman, ar-rahim tu daripada root yang sama daripada rahim, iaitu daripada cinta, sayang, kasih. Jadi tapi ada beza dia antara kedua, ar-rahman dan ar-rahim. Bila kita sebut ar-rahman dan ar-rahim, qala Allah asna alayya 'abdi, hamba-Ku puji aku, hamba-Ku puji aku. Kita kata ar-rahman ar-rahim, Allah kata hamba-Ku puji aku. Maksud kita setiap hari kita berdialog dan Allah menjawab dialog kita. Bila kita kata maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, Allah kata majjadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Subhanallah. Kita tak perasan sebab kita duduk baca selalu, sehingga kita pun tak ada perasaan bagaimana Allah menjawab setiap yang kita kata. Dan apabila kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sya'al. Ini antaraku dan hamba-Ku. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi aku dan hamba-Ku abdikan diri padaku. Dan bagi dia apa yang minta. Kerana kita sebut iyyaka na'budu, hanya bagi Engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini sangat penting, kerana ini adalah tauhid. Abdikan diri pada Allah, mohon pada Allah. Kadang-kadang ada orang dia semayang pada Allah tapi dia mohon pada yang lain. Dan syaitan menipu manusia. Saya tengok ada video orang sebarkan, kononnya ada kubur wali di Kelantan. Masalah wali itu tak apalah, dia mungkin orang soleh, mungkin Allah mengetahui keadaan hamba-Nya, kita husnuzan dia orang soleh. Tapi yang pergi atas kubur tu menari-nari, macam dengan macam berjoget-joget, kononnya bertawassul dengan hamba, dengan wali, minta pertolongan wali. Inilah yang selama ni mereka duk kempen tu. Yang tarekat macam-macam yang marah kalau sekiranya orang kritik mereka pergi ke kubur panggil wali, dia kata orang tu Wahabi, orang tu keluar dari ahli sunnah. Bila ahli sunnah ajar supaya pergi ke kubur minta di kubur ni? Sedangkan kita setiap hari sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya inilah yang terjadi, yang sedang kita lihat sekarang ni. Dan duka cita sebahagian daripada golongan agama dan otoriti agama, kononnya kerana nak menjaga diri mereka daripada kritikan sebahagian pihak, mereka pun bersekongkol dengan hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang manusia ni dia buang kebijaksanaan dia hanya kerana dia ta'assub. Saya tengok ada satu video orang kata kononnya satu orang pergi ke kota Tarim di Yaman. Dia tak mimpi Rasulullah. Kemudian bila dia tanya Rasulullah kenapa dia tak dapat tengok Rasulullah, kerana Rasulullah kata di kota ni tengok si fulan dan si fulan, itulah sama muka dengan Rasulullah. Na'udzubillah. Kita baca Syama'il Muhammadiyah. Kita baca sifat-sifat Nabi SAW yang disebut dalam hadis.
Adakah Nabi sama dengan wajah yang disebut dalam hadis-hadis sama dengan wajah si fulan yang mereka katakan itu? Tak sama. Tak disifatkan sifat Nabi itu. Rupanya, rambutnya, kulitnya, janggut Nabi. Tapi oleh kerana taksub dia tolak hadis yang mensifatkan Nabi itu, dia percaya kepada syekh dia ni yang macam muka Nabi. Ini semua hal-hal yang berlaku kerana kita meminggirkan nas, meminggirkan akal, mendahulukan taksub, sehingga akhirnya kita terbabas daripada menjadi mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi ini hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hamba-Ku. Tuhan tak suruh kita pergi minta kat wali. Wali lah tolong minta kat Tuhan. Kita minta pada Allah. Kalau kita nak kata fulan tolong berdoa pada kita, itu dibenarkan. Tapi dengan memanggil, ya wali sekian, ya wali fulan tolong, ya fulan aghithni, ya Husain aghithni, wahai Husain tolong aku, wahai Abdul Qadir Jailani tolong aku, ini adalah telah menyamakan makhluk dengan Allah Jalla wa Ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mohon perlindungan, kami abdikan diri, hanya pada engkau kami mohon pertolongan. Allah kata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sya'al. Ini antara aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Dan apabila hamba tu berkata, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah kata, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, waladdallin. Kemudian kita baca amin dalam salat. Yang ni Allah kata, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Inilah dalam hadis, kerana setiap hari Allah kata ini antara Allah dan hamba-Nya, dan bagi hamba ni apa yang dia minta. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saya ingin sebut sikit hal ni. Apa dia? Kita sering menyebut doa ni setiap hari. Tapi berapa ramai antara kita ketika dia menyebut doa ini, dia benar-benar berdoa pada Allah? Ataupun dia pun hanyut, tak pun dia merasai dia minta pada Allah. Padahal inilah permohonan yang paling mustahak dalam hayat kita. Tidak ada doa yang lebih penting dalam hayat ini lebih daripada ihdinas siratal mustaqim. Yang lain mungkin kita kekurangan makanan, wang, harta, tapi kita tidak boleh kekurangan petunjuk Allah Jalla wa'ala. Kalau kita disesatkan oleh Allah, maka tak guna kehidupan ini selama yang kita ada dalam kehidupan ini. Oleh sebab itulah, maka kita hendaklah sentiasa apabila sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Benar-benar kita minta supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Allah sendiri jelaskan maksud kita itu, supaya kita jelas jalan yang lurus itu siapa. Jalan mufti ke, jalan ustaz ke, jalan penceramah selebriti ke? Tidak. Jalan pejabat agama ke, jalan pejabat mufti ke, jalan Tok Syekh itu ke, jalan Habib ini ke, jalan ulama. Tak. Allah bagi tahu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada engkau, berikan nikmat kepada mereka. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murka pada mereka. Waladdallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah alladzina an'amta alaihim? Allah sebut di dalam Al-Quran alladzina an'amta alaihim. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, Allah menjelaskan alladzina an'amta alaihim. Wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa man yuti'illaha wa rasul, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul,
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kurnia nikmat pada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin, daripada golongan nabiyyin. Wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Benar, kalau Nabi kata begitu benar. Dia tak ada kata Nabi kata tapi sebenarnya yalah, taklah tepat sangat. Kerana dari segi ilmu falsafahnya tak apa tepat. Tak ada. Siddiqin, wasyuhada, golongan yang telah syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh siapa? Mereka yang mengikut para nabi kerana mereka saleh. Mereka saleh pada amalan mereka. Bahkan para nabi itu juga orang yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa laqad istafainahum fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah angkat Ibrahim di dunia, di akhirat kelak ia termasuk di kalangan orang saleh. Orang-orang saleh yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang saleh yang kita sendiri reka dan andaikan. Sebab itu maka kita minta Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan para nabi kepada kita. Terutama paling utama yang tak boleh khilaf ialah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang hari ini kadang-kadang disebut nak ikut sunnah Nabi. Pakai serban lah, pakai apa. Sedangkan itu boleh, bukanlah satu tuntutan daripada Nabi. Tapi sunnah utama solat cara Nabi, haji cara Nabi, baca doa-doa yang dibaca oleh Nabi. Yang tu dia tak minat, yang tu dia kata dia ada version lain. Yang Tok Guru dia ajar yang lebih better lagi. Orang kata wajah Nabi seperti yang disebut dalam Syama'il, yang diriwayat pada Nabi. Tak, dia kata wajah dia seperti Habib ni. Walaupun wajah Habib tu berbeza dengan wajah yang disebut di dalam kitab-kitab hadis Nabi SAW. Ini adalah benda-benda yang ganjil yang berlaku. Nabi tak pernah pergi ke kubur suruh para sahabat Nabi Siddiqin. Tak pernah Nabi mati duk pergi berjoget di kubur Nabi, minta supaya Nabi lah tolong turunkan hujan ataupun Nabi menangkan peperangan. Tak pernah. Mereka pergi kat kubur wali sekarang ni berjoget-joget pula di kubur tu, seperti mana yang kita lihat dalam video yang diviralkan itu. Ini semua kita akan tahu bahawa kita benar-benar memerlukan doa. Setiap mereka itu berpakaian, berserban, berjubah, mendakwa kononnya mereka mengikut ajar ahli sunnah wal jamaah, padahal ia tersimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, tersimpang daripada jalan salafus salih. Maka sebab itu perlu setiap hari kita mengulangi dengan penuh perasaan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita perlu kepada jalan yang lurus, kerana iaitu bukan jalan semua orang yang kita lihat ni, jalan an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Ini adalah jalan yang lurus. Bukan jalan ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan golongan yang mereka yang kami murka pada mereka. Orang yang Allah telah murka pada mereka, yang dimurkai ke atas mereka. Al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim dalam tafsir disebut humul yahud, mereka itu Yahudi. Yahudi ni, kenapa Yahudi? Yahudi ni ada satu tabiat dia tahu yang benar. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Orang yang diberi kitab ni, mereka kenal Nabi Muhammad macam kenal anak mereka, tapi mereka sembunyikan kebenaran. Ni satu golongan agama yang tahu benda yang benar, nak sembunyikan yang benar sebab dia ada kepentingan dia. Kalau dia bagi tahu nanti orang marah pula. Kalau bagi tahu nanti orang tuduh dia apa-apa pula. Dia tak mau, dia tak bagi tahu. Bahkan dia selewengkan. Dia jawab supaya jawapan tu bagi tak clear untuk selamatkan diri dia. Untuk selamatkan jawatan dia. Ini yang berlaku dalam kalangan Yahudi. Dan mereka ubah kitab. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang tulis kitab dengan tangan mereka untuk membelinya dengan harga murah. Mereka kata ini daripada Allah. Yashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian mereka menyatakan ini daripada Allah. Kata ini daripada Allah, padahal bukan daripada Allah. Mereka tahu, tapi oleh kerana mereka golongan agama, orang awam mudah terpengaruh, orang awam ikut ajalah, kan?
Ikut ajalah. Kerana itu mereka buat kerana liyashtaru bihi thamanan qalila. Kerana dengan cara itu maka mereka akan dapat membeli agama dengan harga yang murah. Dengan cara itu mereka untung. Kalau kamu nak belajar agama ni, kena ambil sanad kat saya dulu. Kalau tak ambil sanad kat saya, tak sah amalan kamu umpamanya. Macam-macam. Selama ni kita sembahyang ikut Sahih Bukhari dan ikut hadis-hadis, seolah-olah tidak sah. Padahal sanad ada peranannya, tak dinafikan. Saya juga belajar hadis. Sanad ini peranannya untuk memastikan kesahihan riwayat. Dan kemudian bolehlah untuk sekadar tabarruk. Kalau sanad itu sahih untuk mengetahui rangkaian para perawi, tidak jadi masalah. Walaupun sampai kepada kita, dan saya juga mengumpulkan sanad-sanad itu, alhamdulillah. Tapi dakwaan-dakwaan yang mana boleh create satu ketaksuban untuk membolehkan mereka ini mendapat daripada habuan tertentu. Ini adalah perkara yang menduka citakan kalau berlaku. Maka sebab itu, maka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan golongan maghdubi alaihim, golongan yang Allah murka macam Yahudi. Macam Yahudi, dia tahu yang benar, mereka seleweng dengan waladhdallin. Dan satu golongan itu, golongan dhalin, kalau dalam tafsir ditulis an-nasara. Qala an-nasara, iaitu golongan an-nasara seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini dalam riwayat. Kenapa? Kerana Nasara ni, mereka ni telah disesatkan oleh dakwaan-dakwaan Yahudi. Ada orang kadang-kadang dia tu taklah mencipta kesesatan, tapi orang lain sesatkan, dia follow je sesat tu. Dan dia tak mau dah buat correction. Dia tak buat sesat tu, dia follow. Dia kata saya ikut je lah. Dah ustaz saya kata. Kata tak betul. Hadis Nabi lain. Yalah, ikut je lah. Tak kira lah, yang penting ni ustaz saya. Ni guru saya, ni tim saya. Ini telah berlaku kepada banyak manusia dalam sepanjang sejarah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh setiap hari kita mengulangi hal ini supaya kita mengikuti jalan para nabi, tidak mengikuti jalan orang yang membuat kesesatan dan orang yang terpengaruh dengan kesesatan. Dengan kita tahu hal itu, kita akan tahu betapa pentingnya setiap hari kita ketika kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu kita rasa kita nak jalan para anbiya, jalan orang-orang yang kau berikan kurniaan nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau maghdub, golongan yang kau marah kepada mereka, kau murka kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan golongan yang kau murka, yakni orang-orang yang tahu yang benar tak ikut yang benar. Waladhdallin, tidaklah juga orang-orang yang sesat seperti Nasara, yang mana mereka itu sesat kerana mengikut orang-orang yang menyeleweng daripada fakta, dan mereka hanya mengikut tanpa menyemak fakta yang mereka ikut itu. Inilah doa yang kita doakan saban hari. Sangat penting untuk setiap kali kita berdoa dengan doa ini, kita menghayatinya. Terutamanya pada zaman yang kita tahu banyak kekeliruan sekarang ni. Banyak benda-benda yang mengelirukan dan banyak dakwaan-dakwaan orang. Seperti mana kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepas aku ini akan melihat banyak perselisihan. Kau ni pendapat ni, yang ni kata yang ni, ustaz ni kata yang ni, ustaz ni kata macam ni. Dia kata aku pening. Tapi Nabi tak bagi kita pening. Nabi kata fa'alaikum bisunnati. Kamu pegang sunnah aku. Tengok apa yang ada mention in hadis. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wala khulafa ar-rasyidin, sunnah Abu Bakar, apa yang ditunjuk oleh Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan ini adalah merupakan jalan yang akan menyelamatkan kita semua, insya-Allah. Inilah doa yang pertama yang di dalam Quran. Mudah-mudahan kita sentiasa, apabila kita duk baca dah doa ni, tapi bila kita baca kita tak hayati dia, macam kita tak minta lah juga, kerana kita tak ada perasaan. Doa ni kita minta, tapi kita macam tak minta, kita jalan lalu je. Nak bagi habis lah Fatihah tu, pasal semayang dah baca Fatihah. Tak boleh begitu, kerana kita tak sepatutnya begitu. Maksudnya kita kena baca Fatihah dalam keadaan kita memang
berdoa mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Okey. Saya ambil ruang ni juga untuk jawab beberapa soalan yang saya baca sebahagian tulis. Saya tak bila dah habis tu kadang-kadang saya baca juga apa yang ditulis oleh sebahagian yang menonton ini. Yang pertama saya ingat bila saya ada soalan kata, adakah doa orang lelaki lebih mustajab daripada doa orang perempuan? Ataupun doa anak lelaki lebih mustajab pada anak perempuan? Ini tak timbul lah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak ada diskriminasi hamba disebabkan kerana perbezaan jantina atau perbezaan bangsa ataupun perbezaan bahasa. Jantina, bahasa, warna kulit bukanlah pilihan kita, itu Allah yang jadikan pada kita. Mustahil kerana dia jadikan kita perempuan kemudian dia tak mau mustajabkan doa kita. Saya selalu ingin ulangkan nuktah yang seperti ini. Apa saja yang kelihatan bodoh dan tak munasabah, ia bukan agama. Agama sentiasa benar, adil. Tuhan itu adil. Apa saja yang digambarkan tentang Tuhan yang menyanggahi sifat keadilan Allah, ia bukan agama yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini kita kena betul dalam mindset kita. Sebab itu Allah kata, bila Allah ajar tentang doa, Allah kata apa? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin wa untha ba'dukum min ba'd. Bila Allah ajar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, doa, ya Allah, datangkan kepada kami apa yang telah kau janjikan kami melalui Rasulmu. Wala tukhzina yawmal qiyamah, jangan kau hina kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyanggahi janji. Allah kata, fastajaba lahum rabbuhum, Tuhan mereka menyahut doa mereka. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum, aku tidak akan mensia-siakan, I will never lost, aku tidak akan mensia-siakan amala 'amilin minkum, amalan orang-orang yang beramal di kalangan kamu, min dzakarin aw untha, daripada lelaki atau perempuan. Allah tak akan beda oleh kerana orang perempuan doa tak apa mustajab sikit, orang lelaki doa mustajab. Tidak ada demikian. Doa Maryam mustajab. Bahkan Maryam ada Allah kurniakan karamah yang besar kepada dia. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Allah kata setiap kali Zakaria masuk tengok Maryam, dapati di sisinya ada rezeki, ada makanan, ada buah-buahan. Anna laki hadha, daripada mana kau dapat ni, Maryam? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu daripada Allah Taala, Allah rezekikan siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Maryam, wanita yang mustajab doa dia, lelaki dan wanita. Allah kata Allah tak akan sia-siakan. Tidak ada diskriminasi. Doa perempuan ke orang mustajab, anak perempuan, anak lelaki lebih mustajab. Anak lelaki kalau doa kat pak dah lebih Allah terima, anak perempuan doa Allah korang terima. Tidak ada lah agama yang macam tu. Semua agama apa saja ajaran agama yang kelihatan menindas kaum, menindas gender, itu tak berlaku dalam agama. Tak berlaku dalam agama. Kadang-kadang memanglah kecenderungan penceramah tu, ustaz tu, kalau dia lelaki dia ada kecenderungan tu, perempuan dia ada kecenderungan nak angkat perempuan. Agama tak begitu. Agama keadilan. Agama penuh dengan keadilan. Kerana Allah itu Tuhan yang maha adil. Kata Imam Ibn Qayyim, "Asy-syari'atu adlun kulluh." Syariat itu kesemuanya adil. Tak berlaku hal yang seperti itu. Kadang-kadang memanglah ada orang dia buat dakwaan yang seperti itu dan kita hendaklah elakkan. Okey.
Satu lagi ialah saya ingat ada siapa tanya, dok, ada tak di mana saya baca hari tu yang dalam hari mana ada tulis, ada ke tanda-tanda doa kita mustajab? Pertama, kita tak perlulah untuk tunggu tanda. Jangan kita salah sangka pada Allah, ni Allah tak bagi mustajab doa aku, tak ada tanda apa pun. Ini menyanggahi hadis yang kita telah baca hari itu. Malam yasta'jil, selagi mana dia tidak gopoh-gapah. Tu dia gopoh-gapah lah kan. Dia da'autu walam yastajib li, aku doa pada Allah, Allah tak terima pun. Kalau kita kata macam tu, Allah tak terima doa kita. Tapi kalau dia tanya, adakah tanda-tanda yang disebut oleh para ulama tentang mustajab? Ada tanda-tanda mereka sebut, tapi itu bukanlah syarat. Tapi itu membuktikan doa tu Allah Ta'ala memang hadir. Antaranya dia akan menyebut ketika doa tu terasa perasaan takut dan gerun yang besar pada Allah. Menangis ketika doa. Terasa ketenangan jiwa yang sangat besar. Perasaan batin yang sangat tak dapat digambarkan. Kekhusyukan doa itu. Ringan bau dia. Bebanan dalam perasaan dia. Ini disebut oleh para ulama, disebut juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Tuhfatul Zakirin, bahawasanya dia kata alamat tu kadang-kadang memanglah tak ada dalil, tetapi Allah Ta'ala jadikan tu lah telah dilalui pengalaman orang-orang yang berdoa, sehingga apabila dia berdoa itu terasa. Dan tuan-tuan penonton pun mungkin pernah lalui hal yang sama. Bila kita doa, kita terasa ringan, terasa khusyuk doa itu, terasa ia memenuhi perasaan kita, sayu dan sebab kita pada Allah. Kita percaya itu adalah tanda Allah Ta'ala akan memustajabkan dengan segera doa itu. Itu husnuzan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Hal ini tidak ada dalil, tetapi dia adalah merupakan pengalaman-pengalaman dalam berdoa yang telah orang yang berdoa. Disebut oleh Imam Syaukani dan selain daripadanya. Apapun, kita jangan berhenti berdoa. Walaupun kita kadang-kadang berdoa, kita tak sampai peringkat yang demikian, tetap kita hendaklah percaya Allah menerima. Dan apabila kita tengok doa kita bagus, alhamdulillah, rasa khusyuk kita memuja Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi diriwayatkan, di mana Nabi SAW kalau dia tengok satu benda yang baginda suka, Al-Hakim juga riwayatkan hadis ini Al-Mustadrak, baginda SAW kalau tengok benda yang yuhib, apa benda yang baginda suka, baginda sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat, segala puji bagi Allah dan dengan nikmatnya telah sempurnalah perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, insyaAllah. InsyaAllah nanti sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang ke-19, ni siri yang ke-18. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya telah sempurnalah benda-benda yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama ulang supaya kita baca benda-benda yang baik, iaitu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya telah sempurna perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Dan saya nak minta jasa sebelum semua keluar ni, tolong share link ni di media sosial masing-masing sebagai satu macam bayaran lah. Saya bukan minta duit kan, minta share supaya ramai orang dapat manfaat daripada program ni, dan sama-sama kita dapat kongsi pahala jika Allah berikan pahala, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.